Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Syukur kata Allah SWT kerana kali ini dapat bersama berkumpul sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Kita kata masa PKP kali kedua di Suwari, di mana kita malam ini akan baca tajuk yang baru. Itulah pada muka surat 170, membuat tattoo dan menyambung rambut. Buat tatu lah tatu. Tatu ni salib tu. Bahasa Melayu tatu. T-A-T-U tatu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Rasulullah melaknat orang yang membuat tatu dan orang yang meminta ditatukan. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Membuat tattoo ni disebut sebagai al-washimah. Orang yang minta ditatukan dipanggil al-mustawshimah. Maksudnya wanita yang menusuk-nusuk muka, pipi atau tangannya dengan jarum sehingga keluar darah. Al-washimah ialah orang yang mentatukan, tapi dia isim muannas, makna wanita lah. Kalau lelaki al-washim. Maksudnya Rasulullah melaknat wanita yang membuat tattoo dan wanita yang diminta tattoo. Al-washimah dan al-mustawshimah merujuk kepada wanita. Tapi pengharamannya kepada kedua-duanya. Bukan kata orang wanita saja yang diharamkan menentu orang ataupun minta ditatukan. Tapi kerana pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman jahiliyah yang banyak tattoo ni wanita, maka disebut al-washimah dan al-mustawshimah. Dalam bahasa Arab disebut ala sabilit taglib, kerana walinya wanita, maka disebutlah wanita. Macam dalam Quran Allah Ta'ala sebut walladzina yarmuna al-muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jalda. Siapa yang menuduh wanita-wanita yang suci dengan zina dan dia tak mampu nak bawa 4 saksi, maka watanlah dia sebanyak 80 kali watan. Ayat tu Allah Ta'ala sebut tuduh wanita. Pasal apa? Pasal yang banyak dituduh ni wanita. Ada pun hukumnya kepada kedua-duanya. Tuduh wanita baik, tuduh lelaki baik. Kalau tak ada saksi, tetap kena watan 80 kali. Tapi pasal apa wanita? Pasal banyak dituduh ni wanita. Sementara menuduh wanita tu lebih beratlah berbanding menuduh lelaki. Pasal wanita ni kehormatannya lebih tinggi dibandingkan dengan lelaki. Kerana orang lelaki dia tak kisah sangat, tapi orang wanita dia lain. Maka diberi penegasan dan di atas dasar taklid, kata para ulama radhiyallahu taala. Sama juga dalam kes ini. Walaupun Nabi kata dilaknat orang yang wanita yang mentatu dan diminta tatu, kerana bukan wanita saja. Bahkan para ulama dalam buku-buku fiqh memang ada satu bab yang disebut sebagai tahrim al-washam, pengharaman tatu. Mana umumlah baik lelaki baik wanita. Cuma hadis ini dia merujuk kepada wanita saja. Baik. Maksudnya wanita yang menusuk-nusuk muka, bibir atau tangannya dengan jarum sehingga keluar darah. Tattoo pada zaman dulu macam itulah, dia menggunakan jarum yang panas untuk ditusuk kepada badannya sehingga ada kesan dan tak boleh dihilangkan. Tattoo ni dia, sebab itu dalam buku-buku fiqh, tattoo ni biasa dibahaskan dalam ahkam zina, mana hukum ahkam perhiasan. Dia maksud bab tattoo lah. Kalau cari bab tattoo dalam bab semayang tak ada, dalam bab puasa tak ada. Dia ada ujung dalam fiqh muamalah. Biasanya ada satu bab, itulah bab ahkamul libas wa zina, bab pemakaian dan juga perhiasan.
Di situ ada satu bab yang kecil yang disebut sebagai tahrim al-wasyah, makna pengharaman tattoo lah. Dan saya kira tattoo ini haram diketahui oleh orang Islam secara daruri, makna semua orang tahu. Jaranglah orang Islam kalau tak tahu tattoo itu haram. Kalau betul-betul tattoo lah. Kemudian setelah itu dia kata maksudnya wanita yang menusuk-nusuk muka, dia merujuk pada hadis. Hadis ini sebut wanita. Jadi dia kata wanita lah, sebenarnya tidak hanya wanita, lelaki pun sama, kerana hukum terpakai kepada kedua-dua. Dia menusuk-nusuk muka, bibir atau tangannya dengan jarum sehingga keluar darah. Tak kisahlah any part of body dia, mana-mana bahagian, jika dia tattoo maka hukumnya haram. Walaupun kebiasaannya orang tattoo ni pada tempat-tempat yang boleh dilihat, pada mukanya, pada tangannya, atau pada badannya lelaki, tapi mana-mana bahagian adalah haram sama sekali. Selain itu dia mengoleskan celah atau benda berwarna biru ke atas yang luka itu dengan tujuan supaya biru. Ini mungkin dalam konteks yang silap lah. Perbuatan seperti ini haram hukumnya dan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dan tidak ada khilaf dalam isu ini. Ulama sepakat bahawa tattoo ini adalah haram di atas hadis-hadis Nabi yang jelas dan kesepakatan ulama sejak dulu sampai hari ini. Jadi dia telah diijma'kan. Tak mungkin ada seorang dia datang dia kata tattoo ini tattoo ni khilaf. Sementara kalau dia kata halal tak mungkin lah. Sebab dia telah disepakati lah. Kita boleh kata dia telah diijma'kan. Seluruh para ulama mengharapkannya di atas hadis yang jelas. Dan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Ia bukan hanya haram tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Bila sebut laknat ni dosa besar lah, kan? Malah sebahagian besar daripada dosa-dosa besar yang disebut sebagai al-kabair, the big sins, adalah perkara dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kadang-kadang dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi Allah Ta'ala tak kata haram tapi kata laknat. Dia sudah cukup menunjukkan bahawa ia haram dan dia dosa yang besar. Ada yang membuat tattoo di lengannya, tulang belikat dan sebagainya. Biasanya orang yang buat tattoo di lengannya adalah penjahat atau samsek. Tak juga, tapi dia kata macam tu lah. Mereka membuat gambar kala kepala harimau, ular naga atau seumpama. Menurut perasaan mereka yang demikian adalah tanda kehebatan dan kebanggaan, supaya diketahui orang bahawa dia adalah samsek atau pembunuh sehingga ditakuti orang. Sekali lagi, buat tattoo hukumnya haram dan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Bahkan tempat yang sudah berubah warnanya disebabkan tattoo itu dihukumkan najis. Wajib membuang tattoo, menghilangkan walaupun dengan cara mengikis dan melukainya. Namun boleh dibiarkan kalau membuangnya boleh mendatangkan bahaya, menyebabkan lumpuh, menyebabkan tangan tidak berfungsi atau seumpamanya. Dalam keadaan seperti itu boleh dibiarkan dan ia wajib bertaubat atas perbuatannya itu. Jadi mungkin dulu dia buat tattoo, kemudian dia telah bertaubat kepada Allah SWT. Maka majoriti ulama mengukuhkan wajib menghilangkan tattoo itu sekadar mana yang dia mampu. Hatta kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, dia kata wajib menghilangkan tattoo sekadar yang dia mampu. Idza amkana izalatuhu wajabat izalatuhu. Dia kata jika boleh buang maka wajib buang. Maka jika ada kemudaratan tertentu maka boleh ditinggalkan. Tidak mengapa ya. Begitu juga wanita yang menyambung rambutnya. Daripada Asma binti Abi Bakar, beliau bercerita seorang wanita datang menjumpai Nabi SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, anak saya sebentar lagi melangsungkan perkahwinan. Yang menjadi masalah bagi kami, dia adalah seorang wanita yang banyak gugur rambutnya. Bolehkah saya tambah atau sambung rambutnya dengan rambut yang lain, rambut palsu lah? Mendengar yang demikian, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Allah al-wasilah wal mustawsilah. Mana Nabi tak benar menyambung rambut walaupun ada kemazuran. Ada seorang wanita dia kahwin. Hadis ini riwayat dari Imam Abi Dawud daripada Asma dan juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia sakit, dia kahwin, lepas dia kahwin tu dia sakit, kemudian rambutnya menjadi gugur.
Jariyatun min al-ansar tazawwajat summa tama'ata syahruha. Summa marida wa tama'ata syahruha. Fasa'alu Rasulullah SAW. Faqala Nabi la'anallahu al-wasilah wa mutusil. Itu matanya. Jadi dia pergi tanya Nabi, boleh tak nak sambung aku? Dia ni sakit rambut dia jangan gugur lah. Nak sambung rambut boleh tak? Maka Nabi kata la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah Ta'ala melaknat orang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan, mana tak boleh sambung. Tapi kalau ada ubat menumbuhkan rambutnya, maka tidak ada masalah. Ada ubat rambut dia gugur, tak kisah sakit ke. Jadi guna ubat rambut tumbuh, maka tidak ada masalah. Yang dilarang ialah menyambung rambut. Jadi tidak ada keuzuran. Hatta ditegakkan oleh para ulama kita, termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala adalah syarah Sahih Muslim. Sambung rambut dia dikata tak boleh walaupun dengan keuzuran ataupun tanpa keuzuran, tak boleh tak. Jadi kalau boleh cuba dengan cara lain, buat dengan cara lain, guna ubat ke tak apalah, tapi sambung tak boleh. Ataupun pakai rambut palsu, termasuk dalam konteks yang sama, menyambung rambut palsu pun tak boleh buat. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu katanya zajara Rasulullah SAW antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Nabi melarang wanita menyambung sesuatu pun pada rambutnya. Makna dia tak boleh sambung. Rambut potong tak ada masalah, nak sambung tak boleh, termasuk nak pakai rambut palsu. Rambut kita ni tak apa cantik, rambut palsu yang dijual di pasaran tu cantik, kita pun belilah nak pakai. Pakai untuk suami ustaz tak boleh, untuk suami kau. Bukan untuk suami kau, pasal bukan semua benda suami isi itu boleh. Ya tak? Jadi tak boleh tu. Jadi kita guna rambut kita yang sedia ada, cantikkannya itu saja. Hadis Muslim. Sekarang ni ada kedai yang khusus menjual rambut, iaitu rambut manusia yang gugur, rambut yang dijual, atau rambut mungkin rambut orang yang mati. Penggunaan rambut itu sudah pasti itu sesuatu yang haram. Itulah menyambung rambut seperti yang dibahaskan ini. Wanita sekarang ada yang memakai rambut palsu, ada yang memakai sanggup besar, tetapi ditambah dengan rambut lain dan sebagainya. Ini semua adalah haram hukumnya dan mereka mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cerita tak bolehlah buat perkara seumpama itu. Pasal apa tak boleh? Pasal dia termasuk dalam konteks merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara satu dosa yang besar yang dilarang oleh Allah ke atas manusia seluruhnya, tak kira zaman mana sekalipun, baik Nabi-Nabi yang terdahulu maupun Nabi Muhammad SAW, kerana syariat ini tidak semua ada perbezaannya. Dan kita nak kena tahu bahawa syariat Nabi Muhammad SAW adalah kesinambungan daripada syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Tetap dilarang oleh Allah di atas beberapa nas yang ada. Kenapa? Kerana merubah ciptaan Allah ni Allah Ta'ala larang. Dan ini disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan betul boleh rujuk dalam banyak ayat. Bahkan ada surah merubah ciptaan Allah ni, merubah fitrah lah. Bahkan ada satu surah Fatir. Betul tak? Surah yang memfitrahkan. Fitrah-fitrah yang mana asal kejadian, yang mana kita tak boleh ubah kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh ubah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada banyak nama. Salah satu nama Allah ialah Al-Fatir. Tak tahu ada ke tidak dalam 99 nama Allah tu. Tapi yang pasti Al-Fatir memang ada. Dia ada salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud yang maha memfitrahkan, Al-Fatir. Bahkan ada surah yang khas nama dia surah Fatir. Dan dalam ayat itu, dalam surah itu, mula-mula sekali Allah Ta'ala memuji dirinya, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh. Maha suci Allah yang telah memfitrahkan langit dan bumi, termasuk segala yang ada pada langit ada fitrahnya, tak ada siapa boleh ubah. Bumi pun ada fitrahnya, tak ada siapa boleh ubah. Walaupun kita boleh buat suka hati kerana kita ni khalifah, tapi tak semua benda kita boleh melakukan. Tak boleh nak merosakkan. Wala tufsidu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang kamu merosakkan muka bumi, dan Allah Ta'ala tidak suka orang yang merosakkan. Kita nak guna segala hasil mahsul bumi ada, gunalah. Tapi nak merosakkan tak boleh. Kita itu fitrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dengan kita. Kan? Islam ni selain daripada
misi dia nak menyempurnakan spiritual manusia, ibadat kita, kan? Zikir kita, doa kita, sembahyang kita. Dia juga nak melengkapkan dan nak menyempurnakan kehidupan sosial kita, kehidupan kemasyarakatan kita, kehidupan kita dunia ni. Sebab itu dilengkapkan, bahkan kita boleh kita buat semena-mena, termasuk merubah ciptaan Allah. Jadi kita pun sama. Islam suruh kita cantik, memang kita kena cantik, kan? Datang masjid pakai dia itu, ya ayyuhallazina amanu khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Surah Al-A'raf kata Allah, wahai orang yang beriman, ambillah perhiasanmu tak kala kamu pergi ke masjid. Betul tak? Dia suruh kita cantik. Nabi SAW bila dia tengok orang tak sikat rambut, kata Jabir dan Sunnah Abi Dawud, ra'an Nabi rajulan syahisan tafarraqa sya'ruhu faqala amma yajidu hadza syai'an yusakkinu sya'ruhu. Dia tengok rambut dia sekok. Orang Arab ni dia rambut panjang, lebat pula tu. Lepas tu dia tak sikat. Cuba kalau orang rambut panjang dia tak sikat, kan? Tafarraqa sya'ruhu, mana rambut dia bersepok-sepok. Kita ni pasal rambut pendek. Betul tak? Ada orang ada rambut panjang, rambut dia pula lebat, kalau tak sikat nampak tak cantik sangat. Nabi marah. Nabi kata amma yajidu hadza syai'an yusakkinu sya'ruhu. Kamu tak ada sikat ke apa pun yang boleh kamu luruskan rambut? Tak ada. Pasal apa tak sikat rambut ni? Nak bagi nampak cantik ke tak? Sumara ar-rajulan ala saubin apa nama? Wasikha. Faqala Nabi amma hadza yajidu syai'an yusakkinu sya'ruhu. Kemudian Nabi lihat pula ada sahabatnya yang pakai baju tak berapa bersih, nampak comot dia, kotor dia. Baju ni tak semestinya ada najis pun kita basuh. Bila Nabi tengok ada sahabat dia pakai baju yang tak bersih lah, Nabi kata, tidakkah kamu ada air untuk kamu basuh bajumu? Maka air tak ada, pasal apa tak basuh baju ni? Ya tak? Yang betul, baju ni walaupun perlu kita ni tidaklah najis. Kalau tak benar najis yang kita kata najis, tak basuh 40 hari 40 malam pun tak apa, soal semayang. Tapi kalau 40 hari tak basuh baju, mari suruh agak orang macam mana? Lepas tu semayang Jumaat kita kena mandi, disunatkan mandi. Jadi wajibkan oleh segelintir para fuqaha. Bahkan ada sebagai ulama kata mandi Jumaat ni wajib, tak mandi dosa. Dan dia pandangan sebagai ulama yang jago-jago juga lah, Syukani rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyah dia kata kalau seminggu tu tak mandi, wajib mandi datang Jumaat. Kalau tak mandi lah, seminggu tu tak mandi, nak Jumaat wajib mandi. Pasal apa? Pasal baru dia akan mengganggu orang lain. Pasal Jumaat ni kalau kita berkumpul. Jadi nak cerita Islam suruh kita cantik. Perempuan pun sama. Nabi SAW kata hari wanita dia nak hantar barang kat Nabi, dia hantar melalui dinding. Nabi tengok tangan, Nabi ingat pada lelaki, Nabi tanya lelaki ke perempuan? Dia kata perempuan. Pasal apa tak pakai kain? Betul tak? Lelaki baik, perempuan baik, memang suruh pakai cantik. Tapi tak boleh sampai tahap merubah ciptaan Allah SWT. Antaranya itulah al-washimah, itu mustausilah, apa nama, sambung rambut, an-namisah. Namisah macam mana? An-namisah ni hadis ni kita sebut, tapi ada hadis yang lain. Hadis Ummu Yaqub juga daripada Ibnu Mas'ud dan Sunnah Abi Dawud. Dan sekian ulama sepakat an-namisah adalah haram. An-namisah ialah mencukur bulu pada muka, bulu pada muka, bulu mata nak potong-potong irak bagi cantik, ataupun bulu kening nak melainkan bulu kening yang panjang. Dan yang mana kalau tak potong tu nampak pelik sikit, boleh potong. Bukan potong cukup bagi nak terus, tak, mana boleh dia potonglah yang ujung tu. Tapi dalam keadaan biasa tidak boleh dan mesti dibiarkan. Lelaki baik, wanita baik, bulu-bulu yang ada di muka selain daripada misai dan janggut di sisi sebahagian para ulama. Orang lain kena biar. Bulu muka, bulu kening biarlah. Kalau kita potong, sementara kalau dicukur tanpa apa-apa keuzuran, maka dia termasuk dalam konteks an-namisah, orang yang memotong bulu di muka, dan dia tertangguh kepada laknat Allah SWT. Mana haram kepada dia. Ini biasa wanita lah suka bulu kening tu potong-potong. Terutama kalau dah kahwin pengantin.
cantik menghadap, dia mesti potong bulu naik. Jadi tak boleh lah, ya. Dia boleh kita nasihatkan isteri kita dan anak kita jangan potong bulu di muka, kerana dia tertakluk kepada An-Namisah. Nama dia tu An-Namisah. Jadi tak boleh, ya. Jadi tak boleh. Jadi ada surah Fatir, surah yang memfitrahkan. Malah ada banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang fitrah. Sikit-sikit Allah Ta'ala kata fitrah, sikit-sikit Allah Ta'ala kata fitrah. Sementara bila Allah Ta'ala sebut fitrah, Allah Ta'ala kaitkan dengan agama ini. Antaranya surah Ar-Rum ayat 30, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kerana dalam buku fiqh ni memang ada bab fitrah. Kebiasaannya dia berada pada bab yang kedua dalam Kitabut Taharah. Dalam Science of Purification tu, Kitabut Taharah atau Fiqh Taharah, selepas bab air, kalau tuan-tuan belajar, bab yang kedua mesti babus siwak wa khisalil fitrah, bab siwak dan fitrah. Kerana Islam adalah agama yang nak menjaga fitrah manusia. Sebab itu banyak ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang ada menyebut tentang fitrah, sehingga dibahas oleh ulama secara khusus dalam buku-buku fiqh. Kebiasaannya dia mari dalam kitab Taharah, bab yang kedua namanya babul fitrah, bab fitrah. Dan ada banyak perkara yang bersabit dengan fitrah. Ala kulli hal, fitrah tidak boleh diubah. Mereka jika ada hak-hak dan keuzuran tertentu yang mana kita dibenarkanlah untuk nak melakukan. Hatta nak memperelokkan gigi pun kalau tanpa keuzuran pun tidak boleh. Pasal orang Arab jahiliah, dia suka menipis-nipiskan giginya. Gigi dia rapat-rapat, dia bagi jarak-jarak sikit. Macam mana dia buat? Dia kikis lah, dia kikis bagi gigi dia tu nampak cantik. Kau rapat dia jadi jarak. Dia panggil taflij. At-tafliju haramun bittifaqil ulama. Taflij adalah haram dengan sepakat para ulama. Bulu lah kan. Pasal orang Arab dia suka taflij. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sama, lepas Nabi sebut An-Namisah, Nabi kata al-mutafallijat, orang-orang yang menipiskan giginya, al-mughayyirah lil husni al-mughayyirah li khalqillah. Walaupun dia nak cantik, tapi kerana itu telah merubah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada kaum surat takwa boleh, tapi dalam konteks biasa tidak boleh sama sekali. Baik. Sementara banyak hadis yang lain yang Nabi sebut pasal fitrah, pasal ada bab fitrah. Kita belajar fiqh nanti memang ada bab fitrah, kisah fitrah. Baik, ada soalan nak tanya apa-apa? Itu tak apa. Itu keaiban. Kecacatan, keaiban. Sumbing itu dia lahir sumbing. Kebiasaannya bila dia umur beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun macam tu, dululah sekarang tu 6 bulan dah boleh buat, saya tak pasti. Tapi saudara saya tu sumbing. Saya ingat dia dah jam 6 dulu baru dia buat, zaman saya lah. Sekarang ni saya ingat 2-3 tahun dah boleh buat. Setahu saya yang bulan-bulan dia 6 bulan pun dah boleh jahit, ya. Allah Ta'ala saya tak pasti. Tapi boleh. Apa-apa yang melibatkan keaiban, kemudaratan, kecacatan, maka boleh buat sedikit pengeluarsuaian, boleh, tidak ada masalah. Dan ini yang difatwa, tapi dalam konteks biasa tak boleh. Ada tanya apa lagi? Tanya kita masuk dari baru. Baik, lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa." Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gulita, dan siang apabila ia lahir terang benderang. Demi yang menciptakan makhluk-makhluknya, lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Jadi ayat ni Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, dan ujung tu Allah Ta'ala kata lelaki dan wanita. Ini asal kepada penciptaan manusia. Mesti ada lelaki, mesti ada wanita. Dan ada satu lagi kita panggil khunsa. Khunsa ni ada dua-dua, lelaki ada, wanita pun ada.
Tapi at the end of the day, kebiasaannya khunsa ni dia akan berbalik juga sama ada lelaki atau wanita. Melainkan hanya ada sebilangan kecil saja yang disebut oleh para ulama yang kita gelarkan sebagai khunsa musykal. Mana khunsa tak boleh nak tahu dia ni lelaki ke wanita. Apa nak khunsa? Khunsa ni dia ada dua-dua jantina, lelaki atau wanita ada. Ini kita kata pondang yang original lah. Jadi pondang ni ada dua. Satu yang original, yang ada dulu kemaluan, yang kita sebut sebagai khunsa. Satu lagi yang tak original. Tak original ni dia ada kemaluan satu je, cuma saja dia nak buat pondang. Itu bukan khunsa. Kita tak boleh panggil dia khunsa. Jadi tak tertakluk kepada khunsa. Kalau kemaluan dia lelaki lah dia sampai dia mati. Cara semayang dia lelaki, cara dia pergi haji lelaki, hatta cara dia berpakaian pun mesti lelaki, walaupun dia ada kecenderungan kepada wanita. Kalau kemaluan dia wanita, dia dihukumkan sebagai wanita daripada A sampai Z, daripada dia hidup sampai dia mati. Dikebumikan pun mesti dengan cara wanita. Dia termasuk dalam konteks pondang yang dimaktubkan dalam buku-buku syariah yang kita sebut sebagai khunsa. Tapi kalau dia ada dua jantina, laki ada, perempuan ada. Ada lah katanya, saya pun tak pernah tengok. Walaupun dia ada dua jantina, kebiasaannya dia akan ada salah satu sahaja kecenderungan. Kalau dia cenderung kepada lelaki, mana dia sifat-sifat lelaki, maka lelaki lah dia, dan dia boleh beribadah dan bermuamalah dengan hukum akal lelaki. Dia ada dua kemaluan, tapi dia nak kepada wanita, dan dia lebih kepada sifat-sifat lelaki, maka dia jadi lelaki. Kita hukumkan dia tu lelaki segala-gala. Kalau dia dua jantina, dia cenderung kepada sifat-sifat wanita, dia nak kepada lelaki. Dia pun cara dia berjalan, cara dia bercakap, pemakaian pun wanita. Jadi dia dihukumkan dengan wanita walaupun dia ada dua jantina. Tapi ada juga dia ada dua jantina, tapi tak boleh nak dipastikan. Sifat lelaki ada, sifat wanita pun ada. Ini dipanggil khunsa musykal. Yang mana mesti dikaji dan diteliti oleh orang yang dekat dengannya untuk dihukumkan dengan cara mana dia nak buat ibadah kepada Allah dan dengan cara mana dia ingin dimuamalahkan. Tapi terlalu jarang amanah dia lah. Kebiasaannya orang yang betul-betul khunsa, dia ada kecenderungan yang pasti. Mana ni? Itu kalau betul-betul bandar lah. Tapi ghalibnya manusia, dia lelaki, dia wanita, dan dia hanya ada satu jantina saja. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail. Firman Allah Taala lagi, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Beringatlah orang-orang yang menyalahi ketentuannya, yakni hukum akal Allah. Beringat, berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terberi sakit. Ini amaran daripada Allah supaya kita tidak menyalahi hukum akal Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang menimpa ini adalah lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki. Termasuk dalam konteks yang sama, itulah merubah fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah jadikan lelaki, maka lelakilah dia. Allah Taala jadikan dia wanita, maka wanitalah dia. Dan itu adalah fitrah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh diubah sama sekali. Saya secara peribadi memang ada pengalaman di universiti dulu. Memang kita ada golongan mahnyah ni, memang ada lah. Kan? Tapi ada seorang tu tuan-tuan, dia daripada dia mahnyah tu, dia boleh jadi lelaki balik. Masa kita belajar. Dan kalau tuan-tuan ingat hari ni pun memang ada macam tu kan. Dia mahnyah, lepas tu dia jadi lelaki balik, siap TV buat interview dengan dia lagi, masuk TV apa semua kan. Tak sebut nama lah, ada sama saya pula. Lepas tu jadi perempuan balik, lepas tu jadi lelaki balik. Tak tahu. Mungkin susah juga dia kan, nak berjalan tu Allah Ta'ala alam. Tapi cerita boleh lah, boleh. Dan saya ingat lagi sahabat saya tu, dulu dia duduk satu blok dengan kita. Kalau dia pergi tandas, memang dia pergi tandas lelaki kita lah. Tapi dia macam orang perempuan lah. Dia pakai baju penuh, tutup rambut apa semua. Tapi lepas tu jadi lelaki elok. Mana boleh, bukan tak boleh kan. Tapi kita ialah dan kita kena tengok lah ya. Di antara fitrah yang ditetapkan Allah, perkara yang akan dibahas adalah lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki, maka tidak boleh sama sekali. Hatta berpakaian pun tidak boleh.
Kalau pakaian itu khas untuk wanita, kita nak pakai tak boleh, saja-saja. Ataupun kita nak berlakon, juga termasuk dalam konteks yang sama, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi. Tak boleh kita pakai pakaian wanita. Kerana ada hadis yang jelas Nabi larang, la yalbasu rajula libasa imra'atin wala talbasu al-mar'atu libasa rajulin. Maka Nabi kata lelaki tak boleh pakai pakaian wanita, wanita tak boleh pakai pakaian lelaki. Kita ni mungkin saja-saja kita tak pakai, tapi kadang-kadang diperlukan sebagai orang berlaku untuk seumpama nak buat lawak apa kan, dia pakai. Tidak boleh. Dia tertangguh kepada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menetapkan di antara fitrah yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya, lelaki dan wanita dijadikan berlainan sifatnya. Kemudian lelaki dituntut supaya memelihara sifatnya seperti yang dijadikan Allah, dan wanita pun diminta berbuat demikian. Kalau itu terlaksana, teraturlah kehidupan manusia. Jika sebaliknya, lelaki berkelakuan seperti wanita dan wanita pun berkelakuan seperti lelaki, maka rosaklah kehidupan bermasyarakat. Itulah namanya menyalahi fitrah atau keadaan semula jadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki, hukumnya adalah haram. Dalam hadis dikatakan bahawa perbuatan itu, lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dikatakanlah memang dilaknat oleh Allah. Dan ini ada banyak hadis, antaranya ada hadis Bukhari Muslim daripada Ibnu Abbas, kata Nabi, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bil rijal. Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki. Perkara yang dilarang seperti menyerupai dari segi gerak-geri, cara diam, cara berjalan dan seumpamanya. Ini secara khusus kalau itu sifat atau ciri wanita, maka kita tidak boleh. Tapi kalau ciri-ciri itu memang, sebab ciri-ciri manusia ni dia ada dua. Satu yang spesifik untuk sesuatu golongan, ini memang wanita saja. Satu lagi dia panggil al-mushtarak bainar rijal wal nisa. Dia ni associated between men and women. Mana dia orang lelaki pun ada, perempuan pun ada, maka itu tidak ada masalah. Begitu juga tentang pakaian. Ada pun pakaian kebiasaannya dia khas. Ada pakaian untuk lelaki, ada pakaian untuk wanita. Itu tidak boleh. Tapi kalau ada pakaian yang kedua-dua gender ni pakai, maka tidak ada masalah sama sekali. Mana contoh pakaian orang lelaki saja pakai baju Melayu umpamanya. Perempuan boleh ada pakai baju Melayu? Tak boleh, pasal baju Melayu itu khas untuk lelaki. Sama juga kalau perempuan, baju perempuan lelaki nak pakai baju kurung umpamanya, dia khas untuk wanita. Wanita Melayu lah. Wanita lain tak pakai lah baju kurung pun. Jadi orang lelaki Melayu nak dia pakai baju kurung Melayu tak apa, baju kurung tak boleh. Pasal itu pakaian khas bagi wanita. Tapi kalau pakaian tu dia tak ada ciri-ciri khas, di mana dia dicipta, dibuat, diproduce memang untuk kedua-dua gender, maka kedua-dua boleh pakai. Ada seluar yang moden-moden, orang lelaki pakai, perempuan pakai, mungkin tidak ada masalah sama sekali. Atas seluar jeans sekalipun, kalau tak ketat lah. Kalau ketat tak boleh, itu isu yang lain. Ketat tak ketat ni bab lain. Tapi bab seluar tu memang dia dicipta bukan khusus atau spesifik untuk mana-mana gender, maka dia boleh dipakai untuk kedua-duanya. Ini cerita kalau dia spesifik kepada gender-gender tertentu. Yang ini yang disebut oleh Nabi SAW, maka tidak boleh lelaki memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian lelaki yang dikhususkan untuk mereka. Kan? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, la'ana rajula, ini ada hadisnya. Ada Abi Dawud saya sebut tadi, yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbas lubsatar rajul. Rasulullah melaknat lelaki memakai pakaian wanita, wanita memakai pakaian lelaki. Dan bila sebut pakaian ni, dia merangkumi daripada atas sampai bawah. Kalau lelaki kan bukan baju seluar saja pakaian. Kopiah kita ni termasuk dalam pakaian. Hatta kasut yang kita pakai pun, selipar yang kita pakai pun adalah pakaian. Nampak? Ada sandal yang tak tertentu untuk lelaki dan wanita. Lelaki pakai, wanita pakai. Tapi ada sandal yang spesifik untuk wanita,
maka wanita saja memakainya. Ada yang spesifik untuk lelaki, maka lelaki saja yang memakai. Sebab apa yang kita pakai semua dianggap sebagai pakaian. Hatta serban, kita pakai serban itu juga tertakluk kepada pakaian. Boleh. Biar dua tajuk. Tajuk ketiga pula ni lain kali. InsyaAllah, pulang lagi. Sekarang isyak dah kena berhenti ni. Kadang-kadang dah habis kan, boleh isyak lagi. Dia tanya soalan, tak ada soalan. Baca tajuk soalan, teraja juga. Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah. Nak isyak tu? 8:42 minit ke? Ada yang tanya apa? Muslimah ada yang tanya? Bismillah. Ada soalan? Tak ramai lagi orang surau. Tanya dulu. Takut lagi nak pergi surau. Dulu Allah Ta'ala jadikan majlis surau ditutup. Oh, tak boleh kita pergi majlis surau kan. Dan ni Allah Ta'ala bagi sikit nikmat. Kita boleh balik majlis surau. Tapi saya lihat masih ada yang banyak yang kosong. Tak tahu orang takut nak pergi surau tu macam mana tu. Kan? Patut kita bersyukur kepada Allah SWT. Pasal boleh pergi surau. Maka kita kembali kepada rutin kita yang dulu lah. Dulu kita selalu pergi surau. Ada juga dulu mari surau, tapi kat PKP ni tak mari surau. Padahal surau dah dibuka, saya kat juga. Bukan kat sini, dah kat tempat saya pun. Tapi dia takut lagi ke apa? Kan? Ada yang tanya apa? Ada soalan? Ada korban saling semalam. Tapi dia buat apa mana? Kat kita pun suruh. Buat sendiri je lah. Di tempat saya dia centralize. Dia buat satu tempat. Dia buat semua. Dia dihantar pergi majlis suruh. Dia hantar dia siap semilih lah. Dia semilih, dia lapah, dia potong empat. Lepas tu dia hantar surau masjid. Kita tunggu kat situ. Hantar, lalu kita potong di depo yang semilih. Kata dia centralize. Di Sungai Buloh lah. Kat sini kita buat sendiri lah. Jadi insyaAllah ta'ala dan nanti kita masuk tadi yang baru. Kelas 170. Ada lagi 175 bekerja secara berlebihan. Tajuk ini walaupun khusus kepada wanita, kerana seumpama yang saya sebut sebelum ini, banyak hadis-hadis dan ayat Quran bersabit dengan perkara-perkara seperti ini banyak dituju kepada wanita. Ala sabilit tahlil, kerana ghalibnya wanita lah. Walau bagaimanapun berhias atau bercantik-cantik secara berlebihan, sebenarnya hukumnya sama saja lelaki atau wanita. Dia tak boleh melebihi daripada kadar yang sepatutnya. Lelaki pun kalau berlebihan pun tak boleh. Kerana walaupun Nabi SAW bila lihat orang rambut dia bersepah, Nabi kata amma hadha yajidu syai'an yusakinu sya'rah. Tak ada sikat ke apa benda ke nak bagi elok sikit rambut. Tapi pada masa yang sama dalam hadis-hadis yang lain, Nabi larang juga sikat selalu. Sehingga kata para sahabat Nabi SAW, ada sebahagian kata juga antaranya dalam hadis Abi Dawud, katanya Nabi anittarajuli riba, Nabi larang sikat selalu, melainkan hanya sekali-sekala saja. Jadi ada hadis Nabi suruh sikat, ada hadis Nabi larang sikat. Nabi larang sombong-sombong lah. Mana kata sampai satu hari banyak kali sikat rambut, Nabi larang. Nabi suruh sikat sekali-sekala saja. Pasal apa? Kata Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, nahan Nabi anil israf wa tarafuh, Nabi larang berlebih-lebihan dan juga over dalam hal ni cantik, tak bagi over sangat. Jadi bukan kata tak boleh, tapi mana kata berlebih-lebihan dalam isu cantik pun dilarang juga. Cuma kita akan baca ayat Quran itu. Kerana wanita ni dia ada istilah yang khas,
yang disebut sebagai tabarruj. Tabarruj, di mana orang-orang Arab jahiliyah wanita memang dia suka tabarruj. Semakin tinggi kebangsawanan dan juga tahap sosial seseorang wanita itu merujuk kepada sejauh mana tabarruj yang dia lakukan. Tabarruj di mana berhias secara berlebihan. Dan kita dapati wanita ni kadang-kadang adalah seperti dia berhias secara berlebihan, dan tak dinafikan dalam setengah-setengah majlis perkahwinan memang tabarruj berlaku. Dan kita di Selangor, saya ingat sudah banyak tahun Majlis Fatwa Selangor telah mengeluarkan fatwa tabarruj, termasuk pengantin semasa majlis perkahwinan adalah haram dan dilarang. Mana nekat lebih-lebih kan, dia panggil tabarruj. Maka sebaiknya kita jalankan. Kadang wanita ni pun pelik juga, dia nak keluar rumah dia berhias sungguh-sungguh, tapi dia duduk dalam rumah tengok macam mana. Yang sepatutnya dia berhias dalam rumah, di luar biasa-biasa sudahlah. Tapi dah jadi trend. Datang kata orang lah, kadang-kadang kita sendiri pun menghadapi benda yang sama. Tak? Kata tu lebih-lebih kan merajuk pula, jadi payah kan. Tapi semoga kita kena lihat juga lah ya. Kalau jadi saya sampai setakat dulu. Kul hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dan sedikit kafarah.